Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sidang penonton dan juga sahabat-sahabat PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita, memberikan kepada kita kesempatan pada pagi ini untuk kembali dalam siri bacaan kita terhadap kitab 77 cabang iman yang menghuraikan maksud perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 lebih cabang. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama menyambung bacaan kita dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap dengan keimanan yang mantap akan membersihkan hati dan menjadikan kita orang yang suci hatinya daripada kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati, agar kita kembali kepada Allah dalam hati yang sejahtera. Kerana bila bercakap tentang tazkiyatun nufus, tazkiyatun nufus adalah penyucian jiwa. Dalam penyucian jiwa tidak ada perkara yang lebih menyucikan jiwa seseorang lebih daripada keimanan yang ada di dalam hati. Dengan imanlah akan membersihkan hati. Dengan imanlah akan menyucikan hati. Dan iman tidak akan, ataupun hati tidak akan suci dengan kepercayaan karut, kepercayaan yang tidak berasas. Okey, kerana hati ini milik Allah Azza wa Jalla. Dia akan tenang, dia akan suci apabila kepercayaan yang dibina bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita yang memiliki hati kita. Sebaliknya hati ini berada di antara jari jemari Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tegaskan sekali lagi bahawa dalam masalah kepercayaan, dalam masalah iman, yang menyucikan hati adalah keimanan yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahihah, bukan dari kepercayaan karut-marut. Orang percaya tentang wali-wali, yang mana wali itu berkuasa demikian dan demikian, sehingga mereka mengajar dan percaya kepada wali apa yang tidak disebut oleh Allah dan Rasul. Mereka meletakkan harapan kepada selain daripada Allah, maka itu tidak akan mendamaikan hati, walaupun pada zahirnya mereka menampakkan kedamaian. Walaupun pada zahirnya mereka menampakkan rasa ketenangan kerana aliran-aliran tarekat mereka atau kesufian mereka atau seumpama dengannya. Kerana sesungguhnya kita tegaskan sekali lagi, penyucian jiwa yang sebenar datang dari keimanan yang sahih dan dibina di atas Quran dan juga As-Sunnah yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cabang iman yang ke-12 ialah beriman bahawa wajib menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah
inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang satu perkara, iaitu mereka mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Siapa mereka? Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Kalau kita ambil ayat ni secara penuh, ayat dalam surah Al-Isra ni menceritakan bahawa orang-orang yang beriman tidak patut meletakkan harapan mereka kepada selain Allah, kerana selain Allah itu sendiri pun berharap kepada rahmat Allah. Jadi kita sebagai orang beriman, harapan kita sebenarnya hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita dalam memakbulkan doa kita, harapan kita dalam memberi kebaikan kepada kita, harapan kita dalam menyelamatkan kita dari azab, harapan kita dalam urusan dunia dan akhirat tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Allah mengingatkan, qul ud'u alladhina za'amtum min dunih, katakanlah kepada orang-orang yang kamu dakwa ada, orang-orang yang kamu seru selain dari Allah untuk memberikan pertolongan. Fala yamlikuna kashfad durri, mereka yang kamu minta tu tidak memiliki kekuasaan pun untuk menghilangkan kemudaratan, ataupun tidak mampu untuk memindahkan kemudaratan itu. Sebaliknya, ulaika alladzina yad'una, orang-orang yang kamu minta itu, orang-orang yang mereka seru itu masing-masing mencari jalan mendampingkan diri kepada Tuhannya dengan berbuat ibadah, sekalipun orang yang lebih dekat kepada Tuhannya, mereka pula mengharapkan rahmatnya dan gerun takut kepada azabnya. Dan sesungguhnya azab Tuhan itu adalah ditakuti. Inilah yang sepatutnya orang yang beriman buat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, satu fenomena yang ganjil, yang bercanggah dengan petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah, ialah di saat Al-Quran mengajak orang berharap kepada Allah, ada kumpulan yang mengajak manusia berharap kepada selain Allah. Dan fenomena yang ganjil ini, kalau zaman dulu berlaku kepada orang-orang bukan Islam, orang-orang bukan Islam yang mana mereka mengajak kepada sembahan berhala, mereka mengajak kepada sembahan berhala, lalu mereka berharap, menyembah, meminta tolong kepadanya. Datang satu perkara, syaitan ni dia berjaya mengubah. Ubah macam mana? Tuan-tuan tengok, patung-patung berhala ni asal usul dia daripada mana? Patung-patung berhala ni asal usul dia daripada orang-orang soleh yang meninggal. Orang-orang yang soleh yang meninggal, setelah mereka meninggal, maka pengikut-pengikut mereka membuat replika patung-patung yang mana mereka menjadikan patung itu sebagai wakil ataupun guru-guru mereka, dan guru itu perantara antara dia dengan Allah. Maka itu, kerana itu wujudlah penyembahan berhala. Asasnya di mana?
pengharapan kepada orang soleh yang menganggap orang soleh itu perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Ini masalah harap. Maka syaitan berjaya mengubah manusia daripada beriman kepada Allah, berharap kepada Allah, kepada berharap kepada orang-orang saleh yang telah meninggal, tapi dijelmakan dalam bentuk patung yang menyerupai orang-orang saleh itu. Dan ini yang berlaku pada kaum Nabi Nuh AS, orang-orang terdahulu, sehingga akhirnya berlakulah juga pada zaman-zaman mutaakhirin. Lalu orang akan anggap bila tengok patung semua kata patung berhala letak dalam minda. Masalah yang sebenar bukan pada patung tu. Masalah yang sebenar ialah pada pengharapan manusia kepada patung. Patung, apa rupa dia datang, tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, tidak menjadi isu kalau rupa dia berbeza. Patung orang Buddha macam ni. Pasal apa? Mungkin dewa Kuan Yin dia tu orang soleh di kalangan mereka, lalu mereka anggap ni dewa. Mereka buat patung, akhirnya mereka sembah. Siddhartha Gautama, patung Buddha. Dulu orang manusia. Lepas dia mati, orang buat patung, orang sembah dia. Rupa berbeza. Mari patung Hindu pula, lain. Patung pula macam-macam version. Ada patung baring, sleeping Buddha. Ada patung duduk, sitting Buddha. Ada patung berdiri. Diri apa bahasa Inggeris? Standing Buddha. Patung tak ada masalah. Bukan tak ada masalah dari sudut tu. Dia boleh berbeza rupa. Patung Hindu macam ni, color dia pun macam ni, mata dia macam ni, terbeliak dia macam ni. Ada patung perut buncit, ada patung kepala botak, ada macam-macam. Isunya di mana? Isunya ialah bukan pada patung. Isu yang sebenar ialah pada pengharapan kepada selain Allah. Sedang orang beriman, dia tidak berharap melainkan kepada Allah. Dan ini kita kena tegaskan dan hati-hati, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana saya sebut di awal tadi, ada fenomena yang pelik, yang bercanggah dengan perintah Allah. Syaitan berjaya mengubah orang daripada orang soleh buat patung. Nanti orang akan nampak, ini patung berhala. Sekarang ni syaitan tak perlu suruh buat patung. Orang soleh yang meninggal, dihiaskan kuburnya. Orang soleh yang meninggal, dihiaskan kuburnya. Diletak kain kuning, diletak minyak wangi, diletak kemenyan, dibina bangunan-bangunan yang hebat. Kemudian mereka pergi. Apa yang mereka lakukan pada kubur tersebut sama seperti apa yang mereka lakukan pada patung. Jadi sebenarnya mereka berharap kepada selain Allah. Marilah nama dia Rijalul Ghaib, marilah nama dia Wali Abdal, marilah nama dia Wali Ab'ad, marilah nama dia Wali juga apa, Rijalul Ghaib, marilah nama dia apa, Imam 12 marilah dia Imam Muntazar, marilah dia. Isu dia ialah apabila seorang hamba meletakkan pengharapan kepada selain Allah, maka dia telah meletakkan sesuatu yang menjadi milik Allah kepada selain Allah. Itulah nama dia syirik. Itulah nama dia syirik. Sedang orang yang diangkat, mereka harapkan, Rijalul Ghaib, tolong kami, Syekh Wali Songo, tolong kami. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang mereka seru itu sendiri pun berharap kepada rahmat Allah dan gerun kepada azab Allah. Jadi kenapa kita nak minta dengan mereka yang berharap kepada rahmat Allah? Kita minta rahmat daripada Allah melalui dia. Dia pun nak kepada rahmat Allah juga. Semasa dia hidup, dia minta rahmat dengan Allah. Jadi bila dia dah meninggal, dia tak mampu sebagaimana dia hidup, dia tak mampu memberikan rahmat. Cuma waktu dia hidup mungkin dia mampu mendoakan kita. Waktu dia dah meninggal, habis dah lah. Jadi kita berharap kepada Allah.
kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu saya sebut di awal dulu, ada satu video yang kat, beza istighatsah atau tawassul yang dibenarkan ataupun yang tawassul yang diperselisihkan dengan tawassul yang melampau. Kalau dia minta sebut nama, wahai guru fulan, syekh, bantulah kami, ampunkanlah kami, kurniakanlah rezeki kepada kami, dia sebut fulan, maka itu minta kepada selain Allah. Kalau dia kata, oh ya Allah, dengan kemuliaan fulan bin fulan, yang tu nama dia tawassul. Itu pun masih dipertikaikan oleh para ulama. Kenapa perlu kita angkat orang yang sudah meninggal, sebut nama dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita boleh saja menyebut amalan selawat ke atas Nabi, kita boleh sebut nama-nama Allah yang maha indah, kita boleh sebut amalan-amalan salih kita yang kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dalam bab ini. Orang mudah anggap syirik bagi orang yang sembah patung berhala, tapi orang tak anggap syirik pada orang yang menyembah kuburan, kerana dia tak anggap itu patung, sedangkan isunya sama. Apa isu? Isunya berharap dan berdoa kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tu kata dia anggap patung tu Tuhan, tak. Tengok dalam Quran, Allah Ta'ala kata, orang kafir ni bila dikata tentang penyembahan berhala, dia kata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung ni melainkan sebagai perantara yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia sedar patung tu tak ada apa, patung tu. Dan dalam Quran Allah menyatakan sifat demikian sebagai orang yang kufur. Orang yang mengambil satu sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah Taala menjaga iman kita dan menjadikan kita orang yang sangat-sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Terjemahan dia, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Bila sebut mengharap kepada Allah, secara lebih khusus ialah mengharap kepada rahmat dan keampunan Allah. Ini juga satu bentuk ibadah. Ini juga satu bentuk keimanan. Kita beriman bahawa rahmat Allah itu sangat luas dan kita berharap kepada rahmat Allah yang luas itu. Kita tu siapa? Allah Ta'ala seru semua orang, termasuklah orang-orang yang mana melampaui batas terhadap diri mereka. Apa maksud melampaui batas terhadap diri mereka sendiri? Iaitulah mereka yang banyak melakukan maksiat. Israf ni adalah orang yang banyak melakukan maksiat. Jadi Allah Ta'ala kata, bahasa mudahlah, wahai orang-orang yang bergelumang dengan maksiat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang bergelumang dengan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampunkan semua bentuk dosa-dosa, segala dosa. Dosa apa? Semua dosa. Jami'an. Dosa besar? Ya. Dosa kecil? Ya. Dosa apa? Semua dosa. Asal jangan mati dalam kesyirikan. Jangan harap kepada selain Allah. Kalau kamu buat dosa banyak tapi pengharapan kamu masih kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah kamu selamat.
Tapi kalau pengharapan kamu kepada selain Allah, mati dalam keadaan tersebut syirik kepada Allah, tidak ada lagi jalan untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Taala mengajak orang supaya mengharap kepada keampunan dan kasih sayang Allah. Tidak ada yang boleh menghalang seorang hamba selama dia hidup daripada mendapat rahmat dan kasih sayang Allah di dunia. Dan bila dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, bersih dari kesyirikan, dia pula akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah di alam akhirat dan di syurga. Baik. Semua ni Allah Subhanahu wa taala tak menutup pintu taubat. Itu harapan, pengharapan yang Allah Taala bagi. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan akan mengampunkan dosa yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Selama tidak syirik, berharaplah kepada Allah. Dia ahli makan rasuah. Bila dia dah sedar kesalahan dia taubat, berharaplah rahmat Allah. Bila dia ahli maksiat, dia ahli zina, dia ahli arak, dia ahli judi, dia ahli riba, bila dia sedar, dia bertaubat kepada Allah, maka dia berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berharap kepada rahmat Allah ialah orang yang mana berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Maknanya kalau dia taubat, dia ubah diri dia, tu baru berharap. Tapi kalau dia ni, dia ada satu harapan yang benar dengan harapan palsu. Harapan benar ni, orang yang betul-betul berharap, lalu dia akan berusaha mendapatkan harapan tersebut, maka itu harapan yang benar. Dia tahu keampunan Allah tu luas, dia berharap kepada keampunan Allah, lalu dia senantiasa beristighfar kepada Allah. Yang tu betul, harapan yang benar. Harapan palsu macam mana? Dia buat maksiat, dia kata tak apalah, nanti Allah Ta'ala ampunlah dosa tu, kita buatlah dulu, kita enjoy lah dulu. Yang ni harapan palsu, tak betul. Tak betul. Orang yang betul harapan dia akan berusaha kepada apa yang dia harapkan. Kalau hak dia anggap macam tu, tak apalah, buat maksiat pun nanti sampai akhirat Allah ampunkanlah. Itu nama dia angan-angan majnin. Angan-angan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tama'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahadun." Terjemahan, jika seorang mukmin tahu azab seksa Allah, maka tiada seorang pun yang inginkan syurganya. Ma tama'a, kalau dia tahu besarnya azab seksa Allah, tak teringin dia, bukan tak teringin, tak ada dia nak mikir aku ni mampu ke tak dapat syurga. Itu begitu. Kalau dia tahu betapa beratnya azab Allah, dia sampai tidak pernah bercita-cita nak masuk syurga. Pasal dia tahu betapa beratnya azab Allah. Dalam masa yang sama, Nabi SAW juga bagi tahu, kalau orang kafir pun tahu apa yang ada di sisi Allah dari rahmat pula, walaupun dia jahat, dia tahu rahmat Allah, maka dia tidak ada seorang pun dari mereka yang akan berputus asa dari syurganya. Jadi kita ni lagu mana? Kita ni kena duduk ada harap, ada takut. Harap kepada rahmat, takut kepada azab. Maka berjalanlah di atas muka bumi ni dengan dua sifat dan dua keimanan yang ada di dalam hati itu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan,
la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seorang daripada kamu melainkan janganlah salah seorang daripada kamu mati melainkan dia bersangka baik dengan Allah. Apa maksud sangka baik? Kalau dia mati, dia mengharap kepada keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mati melainkan dalam keadaan tersebut. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dan luasnya harapan kepada rahmat Allah. Jangan mati walaupun dia keadaan macam mana. Sebab tu dalam bab ni janganlah ada orang tiba-tiba waktu nak mati pergi sebut nama syekh. Wahai syekh, tolong kami syekh. Nak mati lolo dah. Masih lagi berharap kepada syekh dia, guru dia. Jangan. Sepatutnya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam as-sahihain, itu hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, wa dzakara al-hadis. Terjemahan, Allah berfirman, aku berada di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku dan aku berada bersamanya apabila dia mengingatiku. Kemudian baginda meneruskan hadis. Jadi Allah ni, siapa yang mengingati dia, sangat berharap kepada dia, Allah akan bantu dia, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, itu hadis. Adapun syair dan ungkapan hikmah, Abu Uthman Sa'id bin Ismail menendangkan syair, ma balu dinika tarda an tudannisahu wa inna thawbaka maghsulun minad danas tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Terjemahan kepada syair, apa sebab agamamu yang kamu suka kotorinya, padahal bajumu senantiasa dicuci dari kotoran. Dia kata, apa sebab kamu suka mengotorkan agama, padahal baju kamu senantiasa kamu cuci. Dia kata apa? Tarjun najata, kamu mengharapkan kejayaan, lam tasluk masalika, tapi kamu tidak mengikuti jalannya. Sesungguhnya kapal tidak boleh berlayar di atas kawasan yang kering. Kapal tidak boleh berlayar di atas kawasan yang kering. Jadi kita ni kalau mengharapkan kejayaan, kena ambil laluan dia. Samalah dengan taubat dan istighfar. Kalau kita mengharap kepada rahmat Allah, kita taubat dan istighfar, maka kita ambil jalan yang sebenar. Jangan waktu duduk istighfar, mulut di istighfar, tapi sebelah ni pegang, sebelah pegang tasbih, pegang belah perempuan. Jangan pelik. Namalah ni orang duk main khilaf pula dah boleh. Nampak tok guru dia peluk perempuan ataupun salam dengan perempuan ataupun berinteraksi secara tidak syar'i. Salam, pegang, kemudian cium tangan. Dia anggap itu adalah khilaf, kemudian rahmat lah, macam-macam lah. Sebenarnya perkara-perkara tersebut jelas. Jangan kita tahu kita ni jalan taubat dan sebagainya, jangan satu tangan sebeh, satu tangan pegang perempuan, jangan. Ataupun kita duk tasbih zikir-zikir, perempuan mari cium tangan kita, tak boleh. Sepatutnya kalau betul-betul berada pada jalan Allah, kena ikut syariat Allah. Ni ada kadang-kadang dia ikut sufi. Dia masalah hati je dia jaga, masalah syariat dia langgar. Asal hati tu bersih, dia kata tak apalah, salam dengan laki ke salam dengan perempuan, tak, hati tu bersih. Asal dia kata hati tu bersih, tak apalah kita sujud ataupun kita doa kepada orang mati. Dia lupa bahawa jalan-jalan keredaan ni, keredaan Allah dan mengharapkan rahmat dia, ada jalan-jalan yang kita kena ikut. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cabang iman yang ke-13, beriman bahawa wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
dan kepada Allah jugalah orang yang beriman wajib berserah diri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami dan dialah sebaik-baik pengurus. Dialah sebaik-baik pengurus. Jadi ini semua ayat-ayat yang menunjukkan kita mesti bertawakal kepada Allah. Tadi harap, ni tawakal. Setelah harap kita tawakal. Mana beza? Harap ni kita mengharap kan. Semua kita tahu. Ni harap ni kita bertawakal, kita berharap kepada Allah. Adapun tawakal ni kita menyerahkan urusan kita kepada Allah kerana dialah sebaik-baik yang boleh menguruskannya. Dialah sebaik-baik pengurus. Itu tawakal. Jadi tawakal ni termasuk dari cabang iman. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah jugalah kamu hendaklah kamu berserah jika kamu benar-benar beriman. Dan bagi orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan bagi dia hajat dia. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melakukan perkara yang dia kehendaki. Okay? Adapun dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sahihain tentang pertanyaan sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang berkenaan 70,000 orang yang masuk ke dalam syurga serta diberi nikmat di dalamnya tanpa dihisab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, humul ladzina la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ni orang yang tidak berubat dengan kai ni besi panas. Wala yastarqun, tidak minta diruqyahkan, yakni dengan ruqyah yang tak betul. Wala yatatayyarun, dan tidak berpegang kepada kepercayaan sial. Sebaliknya, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Allah. Orang ni kelebihan tawakal pula, dia boleh masuk syurga tanpa hisab. Mana masa tu Ukashah bin Mihsan, dia bangun, dia kata, semoga aku termasuk daripada mereka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku supaya termasuk dari kalangan mereka. Maka Nabi SAW pun mendoakan dia. Sesungguhnya engkau dalam kalangan mereka. Setelah itu seorang lelaki lain bangun dan berkata, semoga aku juga termasuk dari mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, Ukashah telah mendahuluimu. Jadi tawakal yang sempurna ialah menyerahkan sesuatu urusan, bukan semua urusanlah, kepada Allah Ta'ala dan percaya dengannya serta berusaha mendapatkan sebab yang termampu bagi hal yang tersebut. Dalam sahihain terdapat sebuah hadis riwayat Az-Zubair radhiyallahu anhu. Dia kata, la an ya'khudha ahadukum hablahu thumma ya'til jabala fayati bi huzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayastaghni biha khairul lahu min an yas'ala an-nas a'tauhu aw mana'uhu. Terjemahan, sesungguhnya demi Allah, salah seorang kamu mengambil tali lalu menuju ke kawasan gunung dan memikul seikat kayu di belakangnya, kemudian menjualnya dan tidak meminta-minta dengan sebab ini, lebih baik dengan sebab lain, lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, sama ada mereka memberinya ataupun tidak. Jadi dalam ayat ni, dalam hadis ni kena banyak bertawakal dan suruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Even bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selama hayat dia tak pernah ajak orang untuk berharap kepadanya dari sudut doa dan tawakal. Nabi tak pernah ajak orang macam tu.
Sebaliknya Nabi nak ajar kita supaya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia lagi cari kaya api lebih baik daripada dia duk minta-minta kepada manusia lain. Jadi ini menunjukkan tawakal tadilah. Dalam sebuah hadis, Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu meriwayatkan atau diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadayhi wa kana Dawud la ya'kulu illa min amali yadayhi. Terjemah, tiada seorang pun yang memakan sesuatu yang lebih baik daripada memakan hasil usaha dua tangannya. Baginda menyambung, Nabi Daud adalah seorang yang tidak memakan hasil melainkan daripada usaha dua tangannya. Macam bercucuk tanam, pera ayam, kita sendiri yang buat. Itu yang lebih baik. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kita tidak berharap kepada manusia, sebaliknya kita berharap kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab para Nabi Daud pun tak makan hasil melainkan daripada usaha dia, kerja diri. Berarti dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Syair dan ungkapan dengan sanad yang bersambung kepadanya, Al-Baihaqi memberitahu kami katanya, Abu Abdillah Al-Hafidh memberitahu kami katanya, Ja'far bin Muhammad bin Musay'ir memberitahu ku katanya, Al-Junaid menceritakan kepadaku, sami'tu as-sariya yadhummul julusa fil masjidil jami'i wa yaqulu ja'alul masjidal jami'a hawanita laysa laha abwab. Terjemahan dia kata, terjemahan, aku mendengar As-Sari mencela perbuatan duduk di dalam masjid jami' dan berkata mereka menjadikan jami' sebagai kedai yang tidak mempunyai pintu. Dengan sanad yang bersambung kepadanya lagi, Al-Baihaqi memberitahu kami dengan sanadnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, katanya, dinuka lima'adika wa dirhamuka lima'ashika wala khaira fi mri'in bila dirham. Sesungguhnya agama tidak akan agamamu untuk tempat kembalimu, dirhammu untuk hidupmu, dan tiada kebaikan pada seorang yang tidak mempunyai dirham. Jadi ini nak sebut supaya kita ingat pada hari akhirat lah. Okay? Bahawa agama ni adalah untuk kita kembali kepada Allah. Kita perlu kepada agama. Kalau tidak ada agama, tidak ada jalan yang boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan sanad yang bersambung kepadanya juga, Al-Baihaqi memberitahu kami katanya, Abu Abdillah Al-Hafidh memberitahu kami katanya, Ja'far bin Muhammad Al-Khawas memberitahuku katanya, Ibrahim bin Nasr Al-Mansuri memberitahu kepada kami katanya, aku mendengar Ibrahim bin Bashar khadam kepada Ibrahim Adham berkata, sami'tu Aba Ali Al-Fudail bin Iyad yaqul ibn al-Mubarak, anta ta'muruna biz-zuhdi wa taqallul wal bulghati wa naraka ta'ti bil bada'i min al-bilad Khurasan ila bilad al-Haram, kayfa dha wa anta bi khilafi dha? Faqala ibn al-Mubarak, ya Aba Ali, ana af'alu dha li asuna biha wajhi wa ukrima biha 'irdi wa asta'inu biha 'ala ta'ati rabbi, la ara lillahi haqqan illa sara'tu ilayhi hatta aquma bihi. Faqala lahu al-Fudail, ya ibn al-Mubarak, ma ahsana dha in tamma dha. Kata dia, aku mendengar Abu Ali Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni famous lah. Berkata Ibn al-Mubarak, iaitu Abdullah Ibn al-Mubarak. Dia kata apa? Kamu memerintahkan kami supaya berzikap zuhud dan tidak bermewah, dan berpada dengan apa yang ada.
sedangkan kami melihatmu datang dengan membawa barang yang banyak dari negara-negara di Khurasan ke tanah haram. Bagaimana dengan hal ini sedangkan kamu memerintahkan kami melakukan sebaliknya? Maka Ibnul Mubarak berkata, wahai Abu Ali, aku lakukan demikian untuk menjaga air mukaku, memuliakan peribadiku dan menjadikan semua itu sebagai pembantu untuk mentaati Allah. Aku tidak melihat satu hak Allah melainkan aku segera ke arahnya sehingga menyempurnakannya. Lalu Al-Fudail berkata kepadanya, wahai Ibnul Mubarak, alangkah baiknya hal ini jika semua tadi disempurnakan. Semua tadi disempurnakan. Kalau orang faham tentang masalah tawakal, masalah harap kepada selain Allah, dia tidak akan berharap kepada selain Allah, kemudian dia akan melaksanakan sebaik mungkin untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, panjang juga ni. Yang ketiga, wajib mencintai, beriman bahawa wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masalah dalam hati kita ni memang ada benda ni. Kalau tak ada memang tak jadi. Cumanya isu dia ialah betul semua orang mendakwa ada dalam hati cinta, tawakal. Praktik dia lain. Cinta lagi, tawakal lagi, tapi praktik dia tak sama dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Jadi kena tahu sebenarnya cinta tu macam mana dan apa bukti kecintaan. Allah Taala kata jelas, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau betul kamu cinta kepada Allah, ikut Nabi, ikut pada apa yang Nabi buat, tinggal pada apa yang Nabi larang. Itulah baru betul ikut Nabi, tidak bercanggah dengan dia. Ni tak main asal tak ada dalil yang melarang, asal dasar tak. Jadi mana yang ikutnya kalau dah asal tak ada dalil yang melarang? Kita tak faham tentang maksud ibadat sebenar. Mana boleh main masa Nabi tak larang, asal Nabi bercanggah tu salah dah. Menyanggahi amalan Rasulullah. Apa arti menyanggahi amalan Rasulullah? Rasulullah suruh buat lagu ni, dia pergi buat lagu tu. Tak boleh. Walaupun Nabi tak ada larangan khusus pada tu, tapi apa dia? Petunjuk Nabi SAW tu dah ada dan jangan menyanggahi dia. Nabi baca subuh subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus lepas daripada witir. Kita dah baca subhanal malikil mawjud, subhanal malik ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Memang canggahlah sebab Nabi suruh lain, kita buat lain, canggahlah tu. Ni tak tanya, mana ada hadis tak larang kita kata. Zikir hu. Dia pun tanya, mana ada dalil yang melarang? Sebelum tanya dalil yang melarang, ada ke tak dalil yang menyuruh? Sebab yang kita tahu, Nabi suruh sebut penuh la ilaha illallah, Nabi suruh sebut subhanallah, Nabi suruh sebut alhamdulillah, Nabi suruh sebut Allahu akbar. Nabi sebut semua. Dia mari hu ni mari mana? Kalau dia tanya ada tak dalil yang melarang, kita tanya dia ada ke tak dalil yang suruh? Sebab dalam agama ni jangan cari hak larang tu, cari hak suruh tu dalam bab ibadat. Hak larang ni dia datang dalam bab maksiat. Jangan zina, jangan curi. Larangan dalam agama berlaku pada maksiat. Adapun dalam ibadat, dia adalah perintah. Suruh buat macam ni, suruh buat macam ni, suruh macam ni. Kalau kita cari agama dalam cari ibadat, duk cari dalil larangan, memang tak jumpa lah. Yang jumpa umum dia, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat kami tak suruh, amalan tersebut tertolak. Yang tu dalil umum. Jadi kalau duk minta lagi, masa tak faham lagi lah tu, tak faham. Belajar betul-betul. Duk main tak tahu dari mana ni. Ulama kata, apa ulama seorang tu je kata. Kenapa tak kut ulama yang larang? Kenapa yang tak kut hadis Nabi yang sahih, yang ada zikir-zikir lain yang lebih afdal? Kenapa tak kut suruh baca Quran dan seumpama dengannya? Jadi kita sebenarnya dipesongkan oleh orang yang mungkin pada dia salah faham dalam sudut beramal. Dia rasa boleh walaupun tak ada dalil yang menunjukkan, selagi mana tidak ada dalil yang melarang. Siapa aja kaedah dia macam tu?
Sedangkan dalam agama ni, kita nak buat benda, kita kena cari petunjuk Allah. Nak semayang, apa cara Nabi SAW semayang? Berapa rakaat? Kalau kita kata tak ada dalil yang melarang semayang zuhur 5 rakaat, memang sungguh. Ada dalil tak larang semayang zuhur 5 rakaat? Tak ada. Ada dalil tak larang semayang isyak 5 rakaat? Ada dalil tak larang maghrib 4 rakaat? Ada dalil tak? Memang tak ada lah. Sebab yang ada ialah perintah menunjuk. Dalil yang menunjuk melakukan solat subuh 2 rakaat. Dalil yang menunjukkan bahawa solat zuhur 4 rakaat. Dalil yang menunjukkan solat asar 4 rakaat. Dalil yang menunjukkan solat maghrib 3 rakaat, dan begitulah seterusnya. Jangan cari dalil ibadat dengan larangan, tak jumpalah. Kalau gitu gak, mari kita semayang zuhur, biar dia semayang zuhur 5 rakaat. Tanyakan 5, tak ada dalil pun nak larang. Yang ada dia bercanggah. Nabi ajar dah buat gini, kita pergi buat benda lain yang bercanggah. Itu nama bercanggah. Ni kita pun tak tahu dia maksud lagu mana. Kalau Nabi tak ada pun, tak ada satu hari pun dalam riwayat hadis kita dengar Nabi sebut kau kau. Tak ada. Nabi penuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu baru betul cara. Banyak lagi lah kita nak kena ajar masyarakat. Kan kawan, kita pun dia sebab dia nak buat juga, dia kona biar jadi boleh buat. Itu masalah. Sepatutnya kita dalam agama tu, Quran dengan wahyu memandu kita, dia duduk depan. Kita nak buat ke tak nak buat, itu ikut keputusan Quran dan sunnah tu. Tapi taklah ni Quran dengan sunnah duduk belakang. Dia nak buat, lalu dia pilih mana-mana Quran yang sesuai dengan hawa nafsu dia, dia pun tepek, dia kata Quran pun bagi. Padahal Nabi SAW tak suruh pun tak buat. Takkanlah dia lebih faham Quran dengan Nabi SAW. Jadi beriman bahawa wajib mencintai Nabi SAW adalah cabang iman yang ke-14. Kita baca hadis yang ada di dalam ni. Hadis Anas radhiyallahu anhu yang disepakati sahih muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi SAW, adalah insan yang dikasihi lebih dari ibu bapa dan anaknya serta seluruh manusia. Dan hadis yang kedua hadis Anas radhiyallahu anhu dalam sahihain, thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara yang ada pada seseorang, dia akan merasai kemanisan iman. Allah dan Rasul lebih dia sukai berbanding selain keduanya. Jadi dalam ni juga, kalau betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasai kemanisan iman. Dia akan merasai kemanisan iman. Jadi bab ni kita kata mencintai Rasul, tak belum ni cinta kepada Allah. Ni cinta Rasul adalah termasuk dalam cabang iman. Tapi cinta yang bagaimana, itu mesti dijelaskan. Sebab ramai mendakwa cinta, namun sebenarnya mereka tidak. Orang yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, tidak akan mendahulukan orang lain lebih daripada Rasul. Macam mana mendahulukan orang lain? Nabi dah ajar zikir sekian-sekian. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada sayyidul istighfar, ada doa-doa yang ma'thur daripada Nabi. Tapi dia, tak apalah, Nabi ni memang Nabi, tapi kita ada hak tok guru kita. Yang tok guru ajar ni lebih tinggi nilai dia. Kalaupun dia tak sebut dia lebih tinggi dalam bahasa mulut, dia sebut dalam bahasa perbuatan. Macam mana? Hak Nabi ajar dia tak nak buat, hak tok guru dia ajar dia nak buat. Maka itu bahasa perbuatan. Menunjukkan pada dia yang tok guru dia ajar lebih afdal daripada yang Nabi. Itu bahasa perbuatan. Kalau orang ajar hak Nabi, dia tak berapa semangat mana. Tapi kalau ajar hak tok guru dia, dia berasa celak mata.
Dan kemudian kalau orang pertahan sunnah Nabi, dia pun tak sungguh mana dia nak lawan lah, dia kata macam-macam kepada orang yang pertahan sunnah Nabi. Mari dia nak bawa orang Buddha, dia pertahan, defend gila-gila, lebih macam lebih lagi daripada defend dia terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa perbuatan. Bahasa perbuatan ni yang menampakkan apa yang kalau setakat di mulut ni boleh berlakon, bolehlah saya cakap dusta, tapi perbuatan kita nampak, kalau betul dia sayang kepada Rasul, dia tidak akan mendahulukan seorang pun daripada Rasul. Ada contohnya orang Syiah dulu kan, orang Syiah, saya baca kitab-kitab Syiah yang berkaitan dengan sifat mereka mengagungkan imam-imam mereka lebih daripada Allah dan Rasul. Bila sujud apa Allah, dia kata kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul, kita lebih besar lagi, Allah Rasul lebih besar daripada imam-imam dia yang 12 tu, Imam Mahdi dia, Imam Ja'far dia, macam-macam. Baik, kata, cuba kamu bersumpah atas nama Allah bahawa kamu tak dusta, kamu tak tipu. Dia pun okey, aku bersumpah atas nama Allah, aku tak nipu, demi Allah aku tak nipu. Lepas tu bila tanya, okey, sekarang ni kamu bersumpah atas nama imam kamu, kamu tak nipu. Bila bunyi nama imam dia tu, dia jadi takut nak bersumpah. Aku tak boleh nak bersumpah atas nama imam, sebab dia takut. Pada dia puja imam dia lebih besar daripada Allah Rasul. Mulut dia je kata kita tidak besarkan Allah, untuk guru kita lebih daripada, tapi benda yang Allah Ta'ala suruh dia langgar, dia tak buat. Benda yang tok guru dia suruh dia buat. Ini maknanya pada dia lebih besar tok guru dia. Bahasa perbuatan tu kita boleh nampak. Sebab tu bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dia tidak akan mendahulukan seseorang pun lebih daripada Allah dan Rasul. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, "Thalathun man kunna fihi wajadah bihinna halawatal iman." 3 perkara yang ada pada seorang, dia akan merasai kemanisan iman. Nombor 1 apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul dia lebih suka berbanding selain keduanya. Tak ada orang lain. Kalau Nabi kata lagu tu, sami'na wa ata'na. Kalau Allah kata lagu tu, sami'na wa ata'na. Pasal apa? Sebab Allah yang memiliki syariat, Nabi menerima wahyu dari Allah, dan Nabi menyampaikan kepada umat. Jadi dia tidak akan mendahulukan. Ini baru sifat cinta. Kalau duk bohong atas nama Nabi ni macam mana? Sebar hadis palsu, kata cinta Nabi tapi bohong atas nama Nabi, buat reka hadis palsu, buat amalan palsu, macam-macam. Macam kita sebut dulu, ada orang ni dia talbis, dia duk ajar sekejap, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, selawat juga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sekian. Dia selawat, dalam masa yang sama dia baca perkataan Nabi. Dia tak bawa perkataan Nabi, tapi dia iringi kebohongan ataupun diiringi perkataan yang tidak ada ni dengan selawat. Ni amalan orang tua dulu aja, Allahumma salli ala Muhammad. Amalan petua orang dulu, Allahumma salli ala Muhammad. Amalan tok guru tu Allah. Jadi sama nampak seolah-olah benda ni datang daripada Nabi. Talbis, orang pun anggap bagus dia ni, selawat semua, packaging dia, tapi apa konten yang dia buat tak ada pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalau macam tu kata menyanggahi, kita nak kena faham tagline menyanggahi, bercanggah dengan Quran dan Sunnah ni maknanya apa? Bukan benda Nabi larang pun, sekadar Nabi suruh kita pergi buat benda lain, bercanggah lah. Betul tak? Bercanggah, menyelisihi. Kita mendakwa kita sayang kepada Nabi. Ajaib. Nabi larang orang sujud kepada manusia. Tiba-tiba dia tujuk kepada tok guru dia. Memang bercanggah lah. Nabi suruh buat lain, kita pergi buat lain. Lepas tu kita dakwa cinta Nabi. Tak boleh. Sebab tu orang beriman kepada Allah, dia tidak akan mendahulukan sesiapa pun
lebih daripada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi hati-hati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berkaitan dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, okey, betul ada orang baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada seorang lelaki dia tanya Nabi bila nak berlaku kiamat. Lepas tu Nabi tanya dia balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia balik, apa yang kamu siapkan kepada kiamat tu? Maka sahabat tu kata, ya Rasulullah, aku tak ada persiapan apa pun melainkan aku tidak ada solat yang banyak, aku tak ada puasa yang banyak, melainkan aku mencintai Allah dan Rasul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kamu sayang. Sayang yang macam mana? Sayang yang sebenar tadilah. Sayang yang sebenar. Dan orang ni tidak sabit dia pergi buat amalan lain, dia tak canggah Nabi, cuma mungkin dia kata aku kurang solat, aku kurang puasa, tapi aku sayang kepada Nabi. Dia tak bercanggah, cuma dia kurang dalam bab ni. Tapi kalau dia rajin, dia pergi buat benda lain daripada Nabi, tu nama dia bercanggah. Jadi kita kena faham. Sebab itulah ni isu dia sekarang ni, bila keluar isu tarekat, dibenarkan untuk diamalkan selama tidak bercanggah dengan syariat Islam. At the first place, kalau dia taat kepada Allah dan Rasul, dia akan ikut apa yang Allah dan Rasul suruh. Mana dia dengan zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar? Nabi ajar zikir macam ni, dia buat zikir macam ni. Canggahlah tu. Nabi suruh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi suruh la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari kat dia ada main setelah Allah lepas tu hu. Mana ajaran Nabi? Dia akan cari macam mana? Dia cari mana hujah dalil, ya, Quran kata apa, hadis kata apa, gini, cari membolehkan amalan tu. Kalau tak jumpa Quran dan hadis yang dia boleh pernah, dia akan cari perkataan-perkataan ulama ini yang boleh membolehkan. Isu dia, kalau pun betul cara penghujahan tu, kenapa Nabi SAW tak buat macam tu? Apakah dia lebih kenal Allah sehingga dia berzikir dengan lafaz yang Nabi SAW pun tak berzikir dengannya? Dia kata ada dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illahu, katakanlah tidak ada Tuhan, la ilaha illahu, betul ayat Quran. Tapi apakah Nabi yang faham ayat Quran tu lebih pada kita ambil hu jadi zikir? Tak ada. Jadi kita ni kadang-kadang bila kita mendakwa cinta, sayanglah cinta yang sekarang ni yang kita kena cinta apa? Syariat Nabi yang asal, yang ori, yang tu yang kita kena cintai. Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dia Nabi, dan cinta syariat Nabi yang asal. Apa yang Nabi ajar kepada sahabatnya, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang. Cinta kepada syariat baginda yang asal. Itulah tanda cinta sebenar. Sebagaimana Nabi buat, kita nak buat. Sebagaimana Nabi ajar, kita taat. Sebagaimana Nabi tinggal, kita pun tinggal. Pasal apa? Sebab kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan kita pandang tidak ada keperluan untuk kita melencong daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita akan jadi bercanggah. Dan kita akan secara automatik, kalau orang tu bercanggah, dia akan tinggalkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengharapkan kebaikan yang bagaimana kita pun tak tahu. Tapi cara dia defend perbuatan dia, baik di sudut bahasa perbuatan, lebih dahsyat daripada dia defend sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya dia defend sunnah lebih aula kalau dia betul cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi sunnah-sunnah yang belum dihidupkan di masjid-masjid. Banyak lagi sunnah-sunnah zikir-zikir Nabi yang masyarakat tak tahu. Tapi dia punya kempen kepada amalan zikir tarekat dia lebih daripada dia sayang kepada zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul, cinta Rasul menyelamatkan kita di hari akhirat, dan dia termasuk daripada cabang iman.
tapi mesti cinta yang benar, bukan cinta yang palsu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita dekat dengan kalam Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memahami agama seperti mana yang Allah Ta'ala sendiri wahyukan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, dan sebagaimana yang difahami oleh para salafus salih, ulama-ulama terdahulu, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, serta para ulama-ulama ulama mazhab yang empat, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, semua itulah para ulama-ulama muktabar, yang mana mereka sendiri pun tidak ada amalan-amalan pelik macam tu. Ada tak dalam mazhab Syafi'i ajar zikir tak ada. Ada tak dalam mazhab Malik dia ajar zikir tak ada. Dalam mazhab Hanafi tak ada, dalam mazhab Hambali tak ada. Tapi dia sifat dia pejuang ni, Allahu Akbar, lebih. Kalau dulu kerana mazhab Syafi'i, lah ni hak tidak Syafi'i pun dia berjuang juga. Pasal apa? Sebab dia mencintai sesuatu lebih tinggi daripada cinta Allah dan Rasul. Semoga menjaga hati kita semua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Begitu juga mencintai Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasul, kita tidak boleh mendahulukan apa-apa yang memberi kemudaratan kepada agama kita, kita sayang. Agama yang asal, paling asal adalah tauhid. Tauhid kepada Allah. Kita tidak akan melebihkan sesuatu yang memberi ancaman kepada tauhid kita dan memberi ancaman kepada tauhid saudara-saudara seagama dengan kita. Walau apa pun keadaan, atas nama apa pun, semua perkara yang memberi ancaman kepada agama, maka kita tidak akan dahulukan dia lebih daripada Allah dan Rasul. Jangan sampai kita rela agama terkorban, agama tergadai. Mungkin bukan agama kita, tapi agama saudara-saudara seagama dengan kita, dengan sebab beberapa perkara yang mungkin kita sayang, mungkin kita jaga, mungkin jangan dahulukan sesuatu lebih tinggi daripada cinta Allah dan cinta Rasul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita berhenti pada cabang iman yang ke-14. InsyaAllah kita akan sambung pada cabang iman yang ke-15 pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Okey, insyaAllah minggu depan hari Selasa nuzulul Quran. InsyaAllah ada rezeki kita cerita tentang cabang iman, dan kita juga cerita tentang kemuliaan Al-Quran di bulan Ramadan, sesuai dengan kita adalah Pertubuhan Quran Daily Malaysia, PQDM. Jazakumullahu khairan kepada semua ahli PQDM dan juga semua penggerak PQDM, dan semoga Allah menyemarakkan amalan untuk kita mendaulatkan Al-Quran sebagai kitab Allah yang maha tinggi, dan kita juga beramal dengannya, insya-Allah. Insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.